Okey, cikgu akan terangkan macam mana kamu nak jawab soalan modul PDPR bagi mata pelajaran ASK. Baik, kita pergi satu-satu soalan ya. Okey, yang pertama ialah berkenaan dengan maksud bagi struktur kawalan ulangan sehingga. Okey, jadi apa maksud struktur kawalan ulangan sehingga? Dalam buku teks, kamu boleh refer pada muka surat 81. Okey. Dalam muka surat 81. Jadi maksud struktur kawalan ulangan sehingga ni ialah satu langkah atau set langkah secara bulat-bulat sehingga syarat yang diuji benar. Okey, itu dia punya maksud dia. Baik. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, format asas penulisan pseudocode dan carta alih bagi struktur kawalan ulang sehingga. Okey, boleh tengok muka surat 81 juga, rajah 3.24. Jadi kamu salin rajah 3.24 dalam kotak kosong dalam modul ni lah. Okey, untuk yang carta alih kamu salin rajah 3.25. Okey. Jadi kamu boleh buatlah modul ni. Sebenarnya modul ni semuanya ada dalam buku teks. Okey, cuma kita keluarkan balik je lah. Baik, seterusnya untuk soalan contoh pseudocode dan cetak alih yang menggunakan struktur kawalan ulang sehingga bagi lampu isyarat yang memaparkan nombor. Okey. Jadi yang ni kamu boleh tengok pada muka surat 82. Okey. Muka surat 82. Jawapan tu adalah pada rajah 3.26 dan 3.27. Okey. Untuk pseudocode adalah rajah 3.26 dan untuk cetak alih adalah 3.27. Okey, kamu boleh refer pada rajah tu dan kamu salin saja. Okey, soalan seterusnya. Terangkan perbezaan struktur kawalan selagi dan ulang sehingga. Okey, yang ni ada dalam cikgu punya nota PowerPoint. Kamu boleh rujuk dalam nota PowerPoint cikgu. Okey, cikgu ada nyatakan dengan jelas kat situ apakah perbezaan struktur kawalan selagi dan ulang sehingga. Okey. Baik, seterusnya untuk soalan aktiviti 3.3 ni, okey, apa yang perlu kamu buat ialah okey, kamu lihat pada soalan ini dia telah nyatakan 3 situasi. Okey, situasi pertama bangkit tubi yang dilakukan 10 kali. Situasi kedua naik turun bangku yang dilakukan beberapa banyak kali yang boleh. Dan yang ketiga ialah tekan tubi yang dilakukan beberapa kali. Okey, tapi sekurang-kurangnya sekali. So dekat sini kamu kena nyatakan gelung ulangan atau struktur kawalan ulangan yang terlibat. Jadi macam cikgu cakap, untuk struktur kawalan ulangan yang diulang, okey, tapi kita tetapkan limit berapa kali dia ulang, itu adalah struktur apa dia? Struktur kawalan ulangan untuk, atau dalam bahasa Inggerisnya for. Okey. So yang kedua ni pula yang diulang unlimit sehingga syarat dipenuhi. Maka ini adalah struktur kawalan ulangan selagi ataupun while. Okey, dia asyik ulang je tanpa henti. Okey, sampailah apabila syarat dipenuhi, barulah dia akan berhenti. Okey, yang ni pula tekan tubi adalah yang dilakukan seberapa banyak kali juga. Okey, tapi sekurang-kurangnya sekali. Bila ada perkataan sekurang-kurangnya sekali, ini adalah struktur kawalan ulangan repeat until ataupun ulang sehingga. Okey, sebab syarat bagi struktur kawalan ulangan ulang sehingga ni, dia akan ulang sekurang-kurangnya sekali ulangan. Okay, jadi kat sini kita katakan ni adalah struktur kawalan ulangan. Okey, tadi cikgu cakap apa? Repeat until ataupun ulang sehingga .
Okey, so ini adalah dia punya jawapan lah. Baik. Sekejap ya, cikgu bol kamera so kamu tahu itu adalah jawapan. Alright, so seterusnya dalam soalan ni, okey, yang nombor 2, dia minta kamu pilih situasi di atas. Salah satu situasi di atas lah. Okey, dalam nota PowerPoint cikgu telah buat yang pertama Yang pertama, iaitu situasi 1. Okey, tak apa. Cikgu buka nota PowerPoint cikgu sekejap. Kamu boleh refer. Okey, kejap Kita tengok pada ASK. Sikit ni. Okey, so saya tunjukkan nota PowerPoint. Saya ada share dengan kamu nota PowerPoint ni dalam Telegram. So, kamu boleh rujuk balik juga. Kalau kiranya gambaran yang dalam video cikgu ni tidak jelas, kamu boleh rujuk balik pada Telegram. Okey, jadi bila saya dah tunjukkan jalan-jalan ni, okay, kamu tolong sangat-sangat siapkan supaya cikgu boleh bagi penilaian pada kamu dan hantarlah tugasan kamu tu. Okey, walaupun kamu tak dapat join Google Meet ataupun Telegram Live dengan cikgu, tapi kamu jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kamu tidak belajar sesuatu. Okey, ini adalah contoh yang cikgu cakap Contoh untuk kita buat pseudocode bagi bangkit to be yang dilakukan 10 kali. Okey, so jadi di sini ini adalah dia punya pseudocode dia. Kamu boleh rujuk balik. Okey. Macam mana cara kita nak lukis pseudocode? Okey, kamu kena hafal asas kepada penulisan pseudocode struktur kawalan ulangan. Dia mesti ada mula, mesti ada set pembilang. Okey, kemudian setkan limit. Setkan limit ini adalah ayat dia. Untuk pembilang 1 hingga 10, ini adalah ayat setkan limit. Okey, jadi kamu setkan limit dia 1 hingga 10, kemudian baru ada tindakan. Okey, laksanakan. Lepas tu, mesti ada tambahkan 1 kepada pembilang. Ni kita panggil dia punya langkah untuk counting, pengiraan. Okey, lepas tu baru kita tamat. Ini adalah pseudocode untuk struktur kawalan ulangan untuk. Okey, kalau tanya cikgu macam nak buat cikgu, okey, better kamu hafal macam mana cara nak buat. Okey, hafal dia punya pseudocode, jadi kamu boleh buat dia punya carta alih. Jadi dekat sini itulah jawapan dia. Okey, itulah jawapan bagi soalan TP5 ni lah. Kalau kamu rasa nak buat sendiri untuk situasi yang lain pun boleh kamu buat. Cikgu akan check dan semak untuk kamu. Itu lagi bagus sebab kamu dah cuba buat sendiri. Macam mana nak buat pseudocode kalau nak buat situasi lain? Okey, tengok pseudocode asas bagi struktur kawalan ulangan selagi dan cuba masukkan seperti yang dalam situasi yang kamu nak buat. Sama ada 2 ataupun 3. Alright. So, jadi carta alih ni pun sama juga. Kamu salin balik dalam PowerPoint yang cikgu dah buat pada PowerPoint Activity 3.3 ni. So, kamu salin dan kamu hantar pada saya dalam tempoh seminggu lah kalau boleh. Alright, itu saja. Cikgu dah tak ada apa lagi dah. Kita sambung pada kelas akan datang. Terima kasih.